rumah ini menjadi saksi. Ratusan wanita, ribuan lelaki gugur ke bumi, lantas diratapi. Gugurnya mereka bukan sia-sia, apakah percuma. Rebahnya wira-wira negara mempertahan maruah bangsa, menjulang martabat negara di petualang durjana yang sering menunggu albah rakyat jelata. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar adik-adik? Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM Menengah Rendah bersama saya Azuraina Sheikh Omar. Dan hari ini kita akan belajar subjek bahasa Melayu iaitu untuk adik-adik tingkatan 2. Siapakah cikgu yang akan mengajar kita hari ini? Jom sama-sama kita saksikan profil guru. Ya, kita bersama dengan Cikgu Akil. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zura? Zura sihat. Alhamdulillah. Cikgu pula macam mana? Alhamdulillah sihat Zura. Tengok Cikgu kan kemain handsome, kacak bergaya. Sekali tengok macam pramugara pun ada Cikgu. Ada je Zuranya. Okey, jadi kita tak berdua saja Cikgu. Kita ada jurubahasa kita iaitu Cikgu Syabila dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Dan bersama kita cikgu ada adik-adik juga kan? Betul Zura, hari ini saya bawakan kepada semua bersama kita ada murid-murid, 4 orang murid Zura. Okey. Jadi boleh kita berkenalan bersama mereka. Boleh cikgu, saya pun dah tak sabar ni cikgu. Baiklah, yang pertama kita ada Nazhan. Ya, Nazhan, boleh kenalkan diri awak? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Nama Nazhan. saya Nazhan Zaimi bin Rizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, itu Nazhan. Yang kedua, saya bawakan seorang pelajar India lelaki. Kita ada Mugesh. Silakan Mugesh. Alamak Mugesh. Tak dengarlah Mugesh. Kena unmute tu mic. Hai semua. Tak dengar Saya lagi lah Mugesh. cikgu. Oh, dah dengar dah. Sekali lagi Hai Mugesh. semua. Nama saya Mugeshwaran, anak lelaki Shanmugam. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, seterusnya yang ketiga, kita ada Kaisara. Kenalkan diri awak, Kaisara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Batrisha Kaisara binti Muhammad Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Terima kasih Kaisara. Dan yang terakhir, kita ada Rogini. Rogini, kenalkan diri awak. Selamat sejahtera. Nama saya Rogini, anak perempuan Belu. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Hai. Okey cikgu, jadi kita sebenarnya pun dah tak sabar nak belajar. Betul, Zura. Mata pelajaran kita hari ini cikgu sama juga dengan adik-adik kita pun. Jadi silakan cikgu. Baiklah Zura, pada hari ini topik yang akan kita pelajari Zura adalah kita boleh lihat ya, unit 20 iaitu Cintai Malaysia. Apa yang akan murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah belajar pada hari ini? Mari kita lihat. Baiklah, kita akan sentuh aspek seni bahasa iaitu standard kandungan 4.3 menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang. Yang mana pada hari ini cikgu akan fokuskan pada standard pembelajaran 4.3.2 iaitu menghasilkan sajak Zura. Daripada bahan rangsangan dan tema yang diberi berdasarkan pengalaman murid pada hari ini. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, pada akhir sesi pembelajaran, saya harapkan agar murid dapat menulis sajak dengan menggunakan teknik frame.
Apa itu teknik frame, Zura? Aha. Nanti kita akan belajar. Betul, cikgu. Baik. Yang kedua, murid dapat mendeklamasikan sajak dengan menggunakan teknik sabur. Apa pula sabur tu? Bukan Zura? sabar ke cikgu? Bukan, sabur ya, Zura. Bukan. Nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 ciri penulisan sajak yang baik. Okey. Jadi Zura dah bersedia. Saya dah bersedia dari tadi, Murid-murid cikgu. di Google Meet dah bersedia. Ha-ha. Dan murid-murid di rumah dah bersedia. Jika murid-murid di dalam Google Meet sudah bersedia, berikan saya double thumbs up. Baiklah, kita nampak murid-murid kita dah bersedia. Jadi saya ke tajuk Kenali Aku. Sebelum saya teruskan lagi, Zura, pada hari ini, Okey. saya nak bertanya kepada murid-murid dalam Google Meet. Apa yang mereka faham tentang sajak? Jadi, ada tak mana-mana murid yang boleh berikan respon terbuka kepada saya? Bantu saya. Adik-adik kita yang mana tu? Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Kaisara. Pada pendapat saya, sajak ialah puisi yang menceritakan luahan hati seseorang. Baiklah, terima kasih Kaisara. Sajak, puisi luahan hati seseorang. Okey. Baik, saya minta lagi satu pandangan daripada murid lelaki. Siapa yang nak bantu saya? Silakan. Izinkan saya, cikgu. Silakan Mugesh. Bagi saya, sajak ialah satu penulisan puisi yang bebas. Okey, Mugesh menyatakan bahawa sajak ini, Zura, ialah penulisan puisi yang bebas. Betul Jadi ke, kita ada cikgu? 2 jawapan Okey. dan mari kita lihat sebenarnya apa itu sajak. Mari, cikgu. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, seperti Kamus Dewan yang berada di hadapan Zura ini, jadi sajak ialah karangan berangkap atau puisi moden. Seni penulisan kontemporari iaitu pada masa kini Okey. yang mengarang kata dengan susunan yang indah untuk menyampaikan maksud-maksud yang tertentu, Zura. Faham. Ini menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, cikgu. Bagaimana pula maksud yang diberikan menurut Zakbar? Okey, jadi saya minta bantuan salah seorang murid kita yang berada dalam Google Meet untuk bacakan maksud menurut Zakbar. Silakan. Silakan. Izinkan saya membaca, cikgu. Ya, Nazhan. Silakan Nazhan. Menurut Zabah, sajak ialah karangan berangkap yang sudah melanggar ciri-ciri puisi konvensional seperti pantun, gurindam dan syair. Itu maksud yang diberikan oleh Zakbar, ya Zura. Betul. Sajak ini merupakan puisi yang dah melanggar ciri-ciri puisi konvensional. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu maksud menurut sastrawan negara pula. Sastrawan negara yang mana? Jadi bantu saya untuk bacakan. Silakan. Izinkan saya membaca, cikgu. Silakan Rogini. Menurut sastrawan negara Haji Saleh, sajak ialah bentuk strategi yang kental dengan muzik, bahasa dan kebijaksanaan penyair. Baiklah, menurut sajak yang diberikan oleh Muhammad Haji Saleh, sajak ialah bentuk sastra yang kental dengan muzik, bahasa dan kebijaksanaan penyair. Jadi berdasarkan pandangan murid dan 3 maksud daripada Kamus Dewan edisi keempat, Zakbar dan juga sastrawan negara kita, saya dapat ringkas atau rumuskan maksud sajak ini sebenarnya ialah apa, cikgu? puisi moden. Okey. Puisi moden yang berbentuk bebas, tidak terikat, kemudian perkataan dalam barisnya juga adalah bebas, rangkap, rima dan penggunaan katanya juga adalah bebas, Zura. Okey, baru saya faham, cikgu. Ya, jadi sekarang ni Zura, mari kita lihat murid-murid dalam Google Meet dan di rumah juga. Jom kita lihat sebentar, adakah perbezaan atau persamaan antara sajak dengan beberapa puisi tradisional. Jadi hari ini cikgu akan kongsikan 3 jenis puisi, iaitu yang pertama kita ada puisi moden sajak, Okey. yang kedua kita ada puisi tradisional pantun, dan yang ketiga kita ada puisi tradisional syair. Okey. Yang mana rima akhir, jika kita lihat, sajak ini berbentuk rima yang bebas. Di hujungnya kita boleh lihat ya, kita ada A, B, C, A. Seandainya kata ada A, B, C, D, E pun tiada masalah, Zura. Murid-murid di rumah pun boleh lihat nampak kita ada ta, kan, ru dan ta. Tetapi jika kita lihat pada puisi tradisional pantun, ianya terikat. Yang mana jika pantun sudah lumrahnya kita tahu A, B, A, B di hujung rima akhirnya, iaitu seperti contoh ta, kan, ta, kan.
Dan bagi syair pula, ianya juga terikat iaitu A. Jika ta, semua akan jadi ta. Jika Baik. si akan jadi apa? Oh. Jika si akan jadi apa Zura kalau syair? Jadi berterabur lah cikgu. Tak boleh dia akan jadi A. Okey. Okey, Jadi faham. seterusnya kita lihat dalam aspek bilangan baris dalam satu rangkap. Sajak ini bebas. Bilangan baris dalam rangkap sajak tidak terikat. Nak tulis 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, seberapa banyak pun boleh. Okey. Tetapi untuk pantun dan syair mempunyai ciri yang sama yang mana barisnya dalam satu rangkap mesti 4 baris. 4 cikgu ya? Ya, 4 dan terikat. Manakala kita lihat bilangan perkataan dalam satu baris pula, okey, yang mana sajak ini adalah tidak terhad. Sama macam saya cakap tadi, perkataan dalam barisnya tidak terhad. Contohnya, sejarah luka semalam membuatkan aku terjaga dari mimpi yang lena. Maksudnya di situ panjang 6 perkataan pun tiada Tak masalah. apa. Tak Okey, apa. doktor. Tetapi kalau kita lihat puisi tradisional, pantun dan syair sebaik-baiknya digalakkan 4 perkataan dalam satu baris ayat. Contoh kita lihat baris pertama pantun ini, terbang tinggi burung nuri. Berapa perkataan Zura? 4 cikgu. Betul. Murid-murid dapat saksikan juga ya. Dan kita tengok baris keduanya, hinggap sebentar di dahan pulasan. Juga 4. juga. Dan tiada bezanya dengan syair jika kita lihat, wahai rakan dengar pesanan, buat pedoman sepanjang zaman. Bermakna 4 perkataan dalam satu baris syair tersebut. Okey, sangat jelas sekali penerangan dari cikgu. Dan saya rasa cikgu, apa kata kita berehat sekejap cikgu? Boleh. Boleh cikgu, adik-adik pun rasanya nak berehat sekejap juga kan? Okey. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kita dalam Didik TV KPM bersama saya Azuraina, Syed Omar dan juga Cikgu Akil. Untuk hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Dan tadi kita dah belajar berkenaan dengan apa tadi Cikgu? Kenali aku. Dan sekarang ni Cikgu, apa pula fokus kita Cikgu? Baiklah, terima kasih Zura. Jadi kita teruskan topik pembelajaran kita pada hari ini di bawah topik keistimewaan tanah airku. Okey. Jadi apa sebenarnya hari ini kita nak belajar? Iaitu menjurus kepada objektif kita yang pertama tadi. Saya nak murid dapat menghasilkan sajak berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan dengan menggunakan teknik yang akan saya perkenalkan nanti Zura. Okey, Jadi cikgu. saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid dalam Google Meet bersedia dengan buku teks anda iaitu buku teks tingkatan 2 dan topik kita pada hari ini iaitu keistimewaan tanah airku halaman 128. Ya. Zura boleh bantu saya angkat dan tunjukkan paparan Boleh, yang ada cikgu. dalam buku tersebut. Ni Kita boleh lihat ada gambar raja mengenai keistimewaan tanah airku. Ya. Okey, jadi sebelum saya teruskan berdasarkan gambar tersebut, saya nak mintalah pandangan murid-murid dalam Google Meet apa sebenarnya keistimewaan yang ada di dalam Malaysia. Jadi silakan mana-mana murid untuk mencuba. Cikgu izinkan saya mencuba. Silakan Rogini. Berdasarkan gambar, saya dapat kenal pasti Malaysia mempunyai pantai yang indah. Baiklah, jawapan yang diberikan, Malaysia mempunyai pantai yang indah. Lagi saya perlukan respon yang lain daripada murid-murid. Siapa lagi nak mencuba? Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, Nazhan. Cikgu, berdasarkan gambar tersebut, saya dapat kenal pasti Malaysia mempunyai adat dan budaya pelbagai kaum.
Ya, betul tu Zura. Malaysia kaya dengan adat dan budayanya yang Betul. tersendiri. Benar, cikgu. Seterusnya, murid yang lain boleh berikan jawapan awak? Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, silakan Kak Isara. Berdasarkan gambar tersebut, saya dapat mengenal pasti Malaysia mempunyai gunung-gunung yang menghijau. Jawapan yang diberikan Kaisara, Malaysia mempunyai gunung ganang yang menghijau. Betul, cikgu Okey, kan? dan yang terakhir, yang belum lagi menjawab, silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, silakan Mugesh. Cikgu, berdasarkan gambar tersebut, saya dapat kenal pasti Malaysia mempunyai banyak bangunan bersejarah seperti bangunan Sultan Abdul Samad. Wah, nampaknya Mugesh memberikan jawapan bangunan bersejarah. Ya, di Malaysia kita banyak bangunan bersejarah ya, seperti bangunan Sultan Abdul Samad yang dinyatakan Betul. oleh Mugesh. Tahniah murid-murid. Jadi, nampak ya di sini kita boleh lihat jawapan yang diberikan tadi. Terdapat banyak keistimewaan tanah air, iaitu seperti pantai yang indah, gunung ganang yang menghijau, kemudian kita ada adat dan budaya yang pelbagai di Malaysia, bangunan bersejarah dan pelbagai lagi keistimewaan di Malaysia. Jadi, hari ini sebelum murid-murid menulis sajak, saya akan kenalkan satu teknik, iaitu teknik frame. Teknik ini khas saya buat agar dapat memudahkan murid-murid yang rasanya sangat susah untuk menulis sajak ni. Betul, cikgu. Saya Mungkin sendiri pun Zura rasa sendiri susah. rasa susah kan? Ya, cikgu. Jadi saya dengan harapan saya teknik ini dapat memberikan murid-murid menulis sajak dengan lebih mudah. Okey, mari kita lihat. Sebenarnya teknik ini memerlukan penelitian tentang objek, unsur atau perkara yang berkaitan dengan imej utama yang digunakan dalam sajak. Jadi dalam sajak tersebut kita sebenarnya ada imej. Imej apa yang digunakan, maka penulisan sajak tersebut mesti menepati imej yang diberikan. Dan yang kedua, teknik ini dapat memberikan fokus penulis terhadap tema utama dan mengelakkan imej bercampur dalam karya. Apa yang dimaksudkan dengan tema utama ya murid-murid dalam Google Meet dan di rumah? Tema utama maksudnya andai kata gambar tersebut berkaitan pelancongan. Jadi sajak tersebut mesti menyentuh berkaitan pelancongan. Bukannya cerita tentang sekolah. Faham, Ini cikgu. mengelakkan imej bercampur itu Zura. Okey. Okey, jadi mari saya tunjukkan contoh bagaimana kita nak gunakan teknik frame ini. Okey, langkah pertama, kita perhatikan gambar yang cikgu berikan. Kita ada gambar apa Zura? Ni macam pulau je, cikgu. Okey, ini pulau. Jadi berdasarkan gambar ini dicadangkan kepada murid-murid agar mengeluarkan 3 frasa. Frasa ya, bukan perkataan. Frasa ini 2 atau lebih perkataan dalam satu ayat. Jadi 3 frasa. Okey, seandainya di gambar ini saya berikan contoh. Yang pertama, saya suka ke pulau perhentian. Jadi itu frasa pertama saya. Seterusnya, saya rasa di pulau saya akan lihat airnya jernih. Sejuknya, cikgu. Dan seterusnya di pulau atau di pantai kita akan lihat anak ketam. Betul, Itu cikgu. caranya. Nampak tak lebih mudah ya? Okey, Betul. dan seterusnya kita akan nampak juga cengkerang putih dan yang terakhir kita boleh lihat kita dapat rasa di tepi pantai atau di pulau angin bertiup dengan sejuk, cikgu. kencang. Betul. Okey, nampak di sini saya berikan 5 tapi di cadangan kepada murid 3 pun sudah cukup. Jadi berdasarkan frasa ini kita dapat lihat frasa-frasa ini boleh digunakan untuk menulis sajak. Kita gabung sahaja kelima-lima frasa ini menggunakan sama ada kata sendi, kata hubung, kata kerja atau jenis kata tugas yang lain yang memudahkan murid. Saya tidak mahu mengikat murid kepada satu kata sahaja. Jadi mari kita lihat contoh sajak yang saya hasilkan berdasarkan kelima-lima frasa ini. Baik. Okey, frasa yang pertama. Di pulau perhentian, airnya jernih dan bersih. Ku terlihat anak ketam berlarian. Di dasarnya ada cengkerang putih. Saat angin bertiup kencang, aduh, nyamannya terasa. Dapat tak murid-murid di rumah, di Google Meet dan juga Zura? Jelas tak kat sini? Jelas ngati. Ya, dan lebih mudah ya jika kita lihat kelima-lima frasa itu saya masukkan dan telah siap pun satu rangkap sajak Zura.
Memudahkan kita cikgu Ya, ya. memudahkan. untuk Saya nak harap menulis. dengan teknik frame ini. Frame itu bermaksud frasa image. Okey. Frasa berdasarkan image. Jadi nampaknya saya dah memberikan contoh dan saya nak uji murid-murid kita pada hari ini. Okey, saya minta bantuan Zura untuk membuat cabutan bola. Boleh. Kita lihat gambar yang pertama dan bahan rujukannya di dalam buku teks ini. Gambar yang pertama ialah gambar gunung ganang yang menghijau. Okey. Silakan buat cabutan Boleh Zura. cikgu. Saya cabut ya cikgu ya. Ya. Nak cabut warna apa ya? Saya suka hijau cikgu. Hijau. Okey, tunjukkan Zura ke hadapan. Okey, murid pertama yang diminta untuk mencuba adalah Mugesh. Mugesh, Mugesh. bantu saya untuk nyatakan 3 frasa berkaitan gambar yang saya tunjukkan. Silakan Mugesh. Mugesh, tak dengarlah suara Mugesh. Minta unmute. Okey. Singkat cuba cikgu. Silakan Mugesh. Cikgu, frasa yang saya dapat kongsikan ialah pertama, awan berarak. Kedua, nyaman dan dingin. Dan ketiga, sinaran matahari. Baiklah, Itu sahaja, itulah frasa cikgu. yang dikongsikan. Jom kita lihat ada tak jawapannya di situ. Yang pertama, puncak gunung. Okey. Tidak disebut. Yang kedua, nyaman dan dingin. Ada disebut tadi saya dengar. Okey, yang ketiga, kabus tebal. Okey, yang keempat, awan berarak. Ada disebutkan. Dan yang kelima, sinaran matahari. Jadi, tugas Mugesh seterusnya, saya minta Mugesh untuk hasilkan saja. Dengan menggunakan kelima-lima frasa ini, tuliskan jawapan awak di papan putih yang ada pada awak. Okey, boleh? Kita akan bincangkan jawapannya nanti. Okey, jadi Zura, dengan jawapan yang telah diberikan oleh Mugesh sebentar tadi, Berapa saya ganjaran rasa dia, cikgu? saya nak berikan 3 bintang buat permulaannya. Okey, dan Jadi bila 3 bintang, kita berikan ganjaran rama-rama yang kecil dahulu. je lah kan cikgu? Ya, betul. Okey, kita Zura, bagi. Zura boleh tampalkan ya. Dekat Mugesh ya. Seterusnya, kita ke gambar yang kedua. Kita ada gambar pantai yang indah. Zura, boleh bantu saya untuk Boleh, buat cikgu. cabutan seterusnya. Okey, yang seterusnya saya nak cabut pula. Saya suka bola warna kuning lah cikgu. Warna kuning. Ya, kita lihat di bola tersebut ada tulisan nama Kaisara. Kaisara, bantu saya untuk keluarkan 3 frasa berkaitan imej yang telah diberikan tadi Kaisara. Silakan. Izinkan saya mencuba cikgu. Silakan Kaisara. Cikgu, frasa yang dapat saya kongsikan ialah yang pertama, deruan ombak. Deruan Yang ombak, kedua, tumbuhan hijau. tumbuhan Dan hijau, Dan yang ketiga, pesona alam. pesona Itu sahaja. alam. Mari kita lihat. Mari. Okey, jawapan kita ada tumbuhan hijau, tepat sekali. Kemudian ada kicauan burung. Kemudian ada deruan ombak. Ya, betul. Dan kita ada ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, pesona alam. Ketiga-tiga frasa tersebut ada di sini. Jadi tugasan yang sama diberikan kepada Kaisara juga. Mohon tuliskan serangkap sajak berkaitan gambar tersebut. Baiklah Zura, kita boleh berikan 3 bintang juga 3 juga kepada cikgu. Kaisara. Boleh. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Kita ada adat budaya pelbagai kaum. Kita minta Zura buat cabutan lagi. Boleh, cikgu. Sementara tu tampal dulu ya. Kan, bintang mesti kena mereka. tampal. Ya. Dah Okey, lekat. seterusnya warna apa Zura? Warna merah lah pula cikgu. Warna merah, saya Okey. lihat nama Rogini. Rogini, boleh bersedia berikan saya 3 frasa berkaitan gambar. Silakan Rogini. Frasa yang dapat saya kongsikan ialah hidup harmoni. Yang kedua, citra bangsa. Dan yang ketiga, budaya India. Itu sahaja cikgu. Baiklah, terima kasih. Jawapan-jawapan yang diberikan tadi ada. Jadi kita cuba lihat citra bangsa. Ada, tepat sekali. Kemudian budaya Melayu, tidak disebutkan. Budaya Cina. Kemudian kita ada budaya India, ada disebutkan. Dan yang terakhir, hidup harmoni. Ada juga disebutkan. Jadi saya minta Rogini juga menyediakan serangkap pantun yang menepati gambar ini. Okey, kita boleh berikan juga 3 bintang. 3 bintang juga cikgu Ya. ya.
Okey, teruskan cikgu. Dan kita ada gambar yang terakhir ya Zura, Ya, gambar ya. berkaitan bangunan bersejarah. Okey. Gambar bangunan apa ini dan bola yang terakhir berwarna apa Zura? Alright, saya ambil warna yang last kali lah cikgu. Warna ungu. Warna ungu. Nama siapa? Okey, kita boleh lihat Nazhan. Nazhan, kongsikan frasa yang awak dapat keluarkan berdasarkan imej ini. Izinkan saya menjawab, cikgu. Silakan. Cikgu, frasa yang dapat saya kongsikan ialah bangunan Famosa, tragedi sejarah dan negara merdeka. Baiklah, terima kasih. Jadi kita lihat ada betul ini bangunan Famosa. Okey. Kemudian ini menjadi tumpuan pelancong Zura. Aha. Kemudian ya, adanya tragedi sejarah di kota Famosa ini. Kita ada pahlawan negara dan negara merdeka diberikan jawapan dengan tepat. Tahniah diucapkan, kita berikan 3 bintang juga Zura. Okey, tahniah. Ha. Maknanya semua dapat 3 bintang ni cikgu. Ya, tak apa. Mula-mula Zura bagi dulu 3 bintang. kan. Okey, 3 bintang ya cikgu. Ya, Dan kan. seterusnya apa pula cikgu? Okey, baiklah. Setelah menghasilkan frasa berdasarkan imej tadi ya murid-murid di rumah dan di dalam Google Meet, sekarang saya yakin murid-murid dalam Google Meet dah siapkan sajak yang ditulis berdasarkan frasa tadi. Jadi mari kita lihat hasil penulisan murid. Yang pertama gambar gunung ganang yang menghijau kita ada, yang kedua kita ada pantai yang indah, yang ketiga kita ada bangunan bersejarah dan yang keempat kita ada adat budaya pelbagai kaum. Jadi saya nak lihat jawapan yang telah diberikan oleh siapa yang buat gunung ganang tadi. Saya mohon untuk angkatkan papan putih awak dan kita kongsikan sajak yang telah awak hasilkan. Silakan. Gunung ganang, ya, Mugesh. Okey, Mugesh telah menulis sajaknya. Ini adalah sajaknya ya Mugesh. Boleh angkat atas sedikit Mugesh supaya lebih jelas dilihat. Okey, saya mohon seorang untuk bacakan sajak yang telah dihasilkan oleh Mugesh. Silakan, siapa yang nak bantu untuk baca? Siapa? Izinkan saya membaca, cikgu. Ya, Kaisara. Silakan Kaisara. Di puncak gunung ini, nyaman dan dingin terasa. Diselimuti kabus yang tebal, terlihat berarak gemawan, melitupi terik mentari. Itu saja, cikgu. Okey, terima kasih Kaisara. Terima kasih. Sekarang ni Zura nampak tak? Nampak, Mugesh cikgu. telah menggunakan kelima-lima frasa yang ada dalam gambar tersebut. Betul, Jadi cikgu. tahniah kita ucapkan kepada Mugesh dan saya nak berikan Mugesh kali ini 5 bintang. Zura. Yeay, tahniah, Mugesh. Dan 5 bintang juga kita berikan kepada Kaisara kerana telah bantu membacanya. Ya, okey. Tahniah tahu Mugesh. Okey. Seterusnya cikgu. Jadi saya teruskan dengan gambar yang kedua, pantai yang indah. Siapa yang dapat gambar pantai yang indah tadi, mohon angkatkan papan putih awak. Okey, ini adalah Kaisara, betul? Okey, jadi saya mohon seorang bacakan sajak yang telah dituliskan oleh Kaisara. Silakan. Izinkan saya membaca, cikgu. Okey, Nazhan nak mencuba. Silakan Nazhan. Berpohon segar di tepian pantai, terdengar kicauan burung-burung. Deruan ombak menghempas ke persisiran, membisikkan kata tenang. Kekusutan di kota raya bisa aku lupakan, kerana pesona alam memukau pandangan. Baiklah, terima kasih Nazhan. Nampak tahniah ya kita ucap kepada Kaisara dan Nazhan kerana telah menggunakan frasa. Kelima-lima frasa tumbuhan hijau, kicauan burung, deruan ombak, ketenangan jiwa dan pesona alam ini ada. Betul, Nampak tak cikgu. lebih mudah ya murid-murid di rumah dan dalam Google Meet untuk menghasilkan sajak. Jadi kita berikan Kaisara, kita berikan Nazhan dan Kaisara 5 bintang. Dua-dua 5 Sekali bintang, lagi. cikgu. Ya, betul. Bagi yang Okey. besar terus. Tahniah. Okey, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Adat budaya pelbagai kaum. Tak silap saya, Rogini. Betul tak? Boleh angkatkan papan putih awak. Baiklah. Jadi yang kali ini saya pilih seorang untuk bacakan. Bantu saya. Mugesh, mungkin boleh bantu saya? Izinkan saya membaca dulu. Silakan Mugesh. Berdiri agam kota Famosa. Berkaitan adat dan budaya, Mugesh. Berkaitan dengan adat dan budaya. Budaya ialah citra bangsaku. Orang Melayu berbaju Melayu. Orang India berbaju sari. Orang Cina berbaju Cheongsam. Simbolik harmonis bangsa berpadu.
Baiklah, terima kasih Mugesh. Dan kita lihat jawapan yang diberikan Rogini menepati frasa kelima-lima frasa yang telah dikeluarkan berdasarkan imej. Jadi boleh kita berikan kepada Rogini 5 bintang dan juga kepada Mugesh 5 bintang juga kerana telah berjaya untuk mendeklamasikan sajak tersebut dan mencipta sajak tersebut. Dan kita teruskan dengan gambar yang terakhir, satu lagi gambar berkaitan bangunan bersejarah. Tak lain tak bukan Nazhan ya. Silakan Nazhan. Kemas ya tulisannya. Jadi mohon bantu saya untuk bacakan. Izinkan saya mencuba, Cikgu. Ya Rogini, silakan Rogini. Silakan. Berdiri agam kota Formosa, pusat tumpuan pelancong bertandang, mengimbau tragedi sejarah negara dijajah, bangkit semangat juang pahlawan negara. Angkat sikit. Ada lagi sikit? Panas tercinta. Okey, baik. Terima kasih. Itulah sajak yang telah dihasilkan menggunakan frasa yang telah dikeluarkan tadi. Jadi nampak puitis dan begitu mudah untuk mereka hasilkan, Zura. Betul lah, Kita Cikgu. berikan juga 5 bintang 5 kepada juga, Cikgu. kedua-dua mereka, Yeay. Rogini dan juga Nazhan. Tahniah Rogini. diucapkan. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan di sini dengan menggunakan teknik frame ini iaitu frasa image, murid dapat menulis sajak dengan lebih mudah. Kita lihat gambar, kita keluarkan beberapa frasa, dicadangkan lebih kurang 3 sahaja, kemudian gabungkan frasa tersebut menjadi satu rangkap sajak. Jelas ya Zura? Jelas sangat Cikgu. Saya faham sangat-sangat apa yang telah pun diterangkan oleh Cikgu dan harapnya murid-murid kita pun faham juga sama seperti Kak Zura ya. Okey, kita berehat sekejap Cikgu. Ya boleh Zura, Kita silakan. kembali Jom. selepas ini. Didik TV KPM. Hai, kembali semula kita dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan Cikgu Akil masih lagi bersama kita. Jadi macam mana tu Cikgu? Okey, baiklah Zura. Hari ini sesi pembelajaran kita akan saya teruskan dengan deklamasi sajak. Kerana sebelum ini kita dah belajar, murid-murid dah didedahkan dengan kaedah menulis sajak. Jadi pada hari ini kita nak belajar pula bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan mudah. Dan hari ini juga Zura, saya akan perkenalkan satu teknik iaitu teknik sabur, iaitu sajak nombor. Yang mana teknik ini telah banyak digunakan oleh guru-guru bahasa Melayu di Malaysia ini. Jadi dengan harapan teknik ini dapat memudahkan murid untuk mendeklamasikan sajak. Tapi sebelum itu Zura, saya akan berikan contoh yang mana saya akan minta bantuan Zura Boleh, untuk bersajak bersama saya, Saya suka, sebelum murid-murid dalam Google Meet ini untuk bersajak. Boleh, Okey, Cikgu. dan murid-murid di rumah mohon perhatikan langkah-langkah yang diberikan. Jadi mari kita lihat, ini adalah teknik sajak nombor. Okey, seorang memainkan peranan untuk menyebutkan nombor dan seorang lagi akan membaca sajak tersebut. Oh, boleh Cikgu. Jadi boleh kita mulakan contohnya Zura. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey, harap murid-murid di rumah dan dalam Google Meet dah bersedia. Okey, saya mulakan. Sedia ya Zura ya? Boleh Cikgu. 1, 2, 3. Di pulau perhentian, 1, 2, 3, 4. airnya jernih dan bersih. 1, 2, 3, 4, 5. Ku terlihat anak-anak ketam berlarian. 1, 2, 3, 4, 5. Di dasarnya ada cengkerang putih. 1, 2, 3, 4. Saat angin bertiup kencang. 1, 2, 3. Aduh,
Nyamannya terasa. Nampak tak lebih mudah Azura? Betul lah, cikgu. Murid-murid pun nampak kita dengan penuh menghayati sajak yang cuba disampaikan itu. Ya. Jadi jom kita uji murid-murid yang bersama kita dalam Google Meet pada hari ini. Kita lihat sajak yang pernah mereka cipta dalam sesi pembelajaran sebelum ini Zura. Okey, iaitu cikgu. yang berjudul Citra Malaysiaku. Jadi bagi penilaian ini, saya akan membuat secara berpasangan. Kita akan buat pasangan lelaki lawan dengan pasangan perempuan. Terbaik. Jadi kita lihat pasangan mana yang nak mula dulu. Angkatkan kad awak. Dengan laju kita nampak pasangan perempuan Zura. Berebut dia orang nak Perempuan ni baca. berebut nak baca ya. Yeay. Jadi dengan ini saya persilakan ya. Okey, untuk rangkap yang pertama, saya nak Kaisara untuk sebutkan nombor, Rogini bacakan sajaknya, dan rangkap yang kedua kita tukar. Rogini nombor, Kaisara sajaknya. Okey, kita teruskan. Silakan. 1, 2, 3, 4. Di puncak gunung ini, 1, 2, 3, 4. nyaman dan dingin terasa. 1, 2, 3, 4. Diselimuti kabus yang tebal. 1, 2, 3. Terlihat berarak kemauan. 2, 3. Meliputi terik mentari. Okey, kita boleh tukar seterusnya. Rogini nombor dan Kaisara pula yang membacakan sajaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Pepohon segar di tepian pantai. 1, 2, 3. Mendengar kicauan burung-burung. 1, 2, 3, 4, 5. Deruan ombak menghempas ke pesisiran. 1, 2, 3. Membisikkan kata tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kekusukan di kota raya bisa aku lupakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kerana pesona alam memukau pandangan. Baiklah, tahniah diucapkan kepada Yeay. Kaisara dan juga Rogini atas deklamasi sajak tersebut tadi. Namun bila saya nilai mungkin mereka belum menguasai jeda atau nada sajak ini. Jadi kita berikan 3 bintang dulu untuk kedua-dua mereka ini. Boleh tampalkan. Boleh, cikgu. Okey, baik, kita teruskan dengan sambungan sajak yang pernah mereka hasilkan pada rangkap yang ketiga dan keempat. Kita nak tengok pasukan lelaki pula. Adakah mereka mampu melawan pasukan perempuan? Jadi, saya nak tengok siapa yang nak jadi nombor. Angkatkan kad awak. Siapa yang nak jadi nombor? Siapa pula? Mugesh. Okey, bagus. Bermakna Nazhan akan mendeklamasikan sajak dan rangkap yang kedua kita tukar Nazhan nombor dan Mugesh membaca sajak tersebut. Silakan, kita mulakan sekarang. 1, 2, 3, 4. Budaya era bangsa. 1, 2, 3, 4. Orang Melayu berbaju Melayu. 1, 2, 3, 4. Orang India berbaju sari. 1, 2, 3, 4. Orang Cina berbaju Cheongsam. 1, 2, 3, 4. Simbolik harmonis bangsa berpadu. Okey, kita boleh tukar. Nazhan pula membacakan nombor dan Mugesh untuk deklamasikan sajak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri agam kota Famosa. 1, 2, 3, 4. Pusat tumpuan pelancong bertandang. 1, 2, 3, 4, 5. Menggibau tragedi sejarah negara dijajah. 1, 2, 3, 4, 5. Bangkit semangat juang pahlawan negara. 1, 2, 3, 4.
demi membelah tanah tercinta. Baiklah, terima kasih Nazhan dan juga Mugesh atas deklamasi sajak. Tahniah diucapkan Tahniah. dan sama jugalah saya nak beri 3 bintang saja dulu. Kita Okey. tampilkan nama-nama yang kecil untuk Nazhan dan juga Mugesh. Tahniah ya murid-murid. Saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid di dalam Google Meet dapat mengaplikasikan teknik sabur ini, iaitu sajak nombor adalah langkah permulaan sebelum menguasai cara deklamasi sajak yang betul. Okey cikgu, jadi kita dah pun berikan mereka ganjaran. Ya, betul. Apa kata cikgu kita berehat seketika? Boleh cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali semula dalam slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya dan juga Cikgu Akil. Ya, terima kasih Zura. Jadi untuk sekarang ni cikgu yang kita nak fokus pulanya. Okey, baiklah. Sesi PDPC kita pada hari ini, kita akan beralih ke topik bait puitis puisi. Okey. Apa sebenarnya bait puitis puisi ini ya murid-murid yang berada dalam Google Meet dan di rumah? Harap bersedia untuk sesi pembelajaran ini, yang mana pada akhirnya saya nak murid-murid dapat mengenal pasti ciri-ciri penulisan sajak yang baik. Jadi, mari kita lihat apa sebenarnya ciri-ciri penulisan sajak yang baik itu, Zura. Apa Mungkin dia, cikgu? Zura, murid-murid dalam Google Meet dan di rumah belum pernah tahu atau tak jangka ciri-ciri ini ya. Okey, Jadi cikgu. mari kita lihat. Yang pertama ya Zura, kita ada sajak tersebut mesti menepati tema yang diberikan oleh image. Okey, jadi apa tema ni Zura? Saya nak minta bantuan murid-murid yang ada dalam Google Meet. Siapa nak bantu saya untuk terangkan tema itu apa? Siapa berani Izinkan jawab? saya, Cikgu. Ya, Mugesh. Silakan Mugesh. Cikgu, apa yang telah saya pelajari di sekolah? Tema ialah idea dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya. Baiklah, terima kasih Mugesh. Nampak ya, tema ialah idea atau pokok asal berdasarkan sebuah karya. Apa yang hendak disampaikan oleh image dalam sajak yang tersebut. Jadi tema ini tidak boleh bercampur ya Zura. Andai kata gambar yang diberikan tadi pantai. Okey, jadi sajak tersebut mestilah berkaitan tentang pantai atau keindahan pantai. Tidak perlu pula tiba-tiba berkaitan dengan sekolah. Jadi dia tidak menepati tema tersebut. Baik cikgu, sekiranya tema kemerdekaan cikgu dia kena mestilah berkaitan dengan kemerdekaan. Faham, cikgu. Baik, kita berikan 5 bintang untuk Mugesh. 5 bintang ya cikgu. Okey, teruskan Seterusnya cikgu. yang kedua, sajak yang baik juga perlu mempunyai kosakata yang indah. Apa maksud kosakata? Maksudnya murid-murid perlu kaya dengan kepelbagaian kata. Kata-kata dalam sajak perlulah bahasa yang indah, klasik dan puitis. Contohnya, perkataan contoh kita resah. Kita boleh guna perkataan galau. Galau. Lagi perkataan lain. Contohnya kita ada angin. Kita boleh guna perkataan pawana. Pawana ya. Jadi kosakata yang indah ini akan membantu murid jika mereka menyertai pertandingan atau membuat karangan akan mendapat markah yang lebih banyak. Seterusnya, yang ketiga, ciri sajak yang seterusnya mempunyai gaya bahasa. Kaya dengan gaya bahasa yang pelbagai seperti metafora, personifikasi, inversi, simili dan juga lain-lain. Agak-agaknya ada tak murid-murid dalam Google Meet ni yang boleh terangkan saya salah satu daripada gaya bahasa yang pernah mereka belajar di sekolah? Silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba ya? Jika saya mencuba, Ya, kita ada Kaisara. Silakan Kaisara.
Cikgu, gaya bahasa yang saya ketahui ialah personifikasi. Personifikasi membawa maksud perlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda yang tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Contohnya cikgu, daunan melambai-lambai dan tangisan hujan. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Kak Isara. Kita berikan juga 5 bintang sebab Yeay. jawapannya tepat sekali. Kak Isara Pandai. memberikan maksud personifikasi ya. Personifikasi ini kita menghidupkan sesuatu kepada benda yang mati. Jadi contohnya daun tadi. Daun melambai-lambai. Pernah ke Zura lihat daun melambai-lambai? Pernah cikgu time apa tu angin datang. Ini kita angin menghidupkan datang. daun tersebut. Ya, cikgu. Sama juga seperti tangisan hujan. Aha. Hujan sebenarnya turun kan? Betul, Tapi cikgu. bahasa puitis ni kita boleh sebut tangisan hujan personifikasi. Okey, faham. Seterusnya, yang keempat, sajak yang baik mempunyai keseimbangan rangkap yang dihasilkan. Maksudnya, contoh, seandainya rangkap satu mempunyai 4 baris ayat. Jadi rangkap 2 sebaik-baiknya mempunyai 4, 5 atau 6. Rangkap ketiga pun 4, 5 atau 6. Tak adalah kita buat rangkap 1, 2. Rangkap 2, 8. Rangkap 3, 4. Jadi dia tak seimbang antara rangkap. Jadi kurang elok jika kita lihat. Tak selaras lah, Ya, cikgu. tak selaras. Okey. Tapi namun begitu, tetap diingatkan bahawa sajak ini bebas kepada penulisnya. Okey, cikgu Dan faham. yang terakhir kita ada mempunyai nilai dan pengajaran kepada pembaca. Okey, banyak nilai dan pengajaran kepada pembaca. Apa contoh-contoh nilai yang boleh diberikan? Murid dalam Google Meet, siapa nak bantu saya? Siapa pula? Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, Nazhan. Silakan Nazhan. Cikgu, antara contoh nilai-nilai murni yang terdapat dalam sajak ialah keinsafan, kejujuran, keberanian dan kegigihan. Baiklah, terima kasih Nazhan. Ya, betul. Dalam sajak kita boleh nampak nilai kegigihan, keberanian, kejujuran, kerjasama. Bila sajak tersebut ada nilai-nilai murni yang banyak dan memberikan pengajaran kepada pembaca, maka sajak tersebut memberikan kesan kepada mereka yang membaca sajak tersebut. Okey, jadi berapa kita nak bagi Kita bagi markah? 5 bintang 5 juga. bintang. Jadi untuk pada hari ini ya, saya nak berikan satu tugasan kepada murid-murid yang berada di rumah dan juga di dalam Google Meet, iaitu pembelajaran berasaskan projek PBL. Saya berikan tugasan berdasarkan buku teks. Kita boleh lihat halaman 102 dan 167 tak silap saya. Kita ada 2 paparan image, iaitu sebelah ialah iklan dan sebelahnya adalah berkaitan dengan alam. Jadi saya minta murid berdasarkan gambar ini untuk menghasilkan frasa berdasarkan teknik frame, kemudian cipta sajak tersebut dan lakon dan rakam deklamasi sajak dalam bentuk video yang paling kreatif dan hantar kepada mereka, kepada guru-guru mereka di sekolah. Baik, cikgu. Jadi rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini, cikgu. Baiklah, rumusan pada hari ini saya nak jemput seorang murid lah. Boleh tak saya pilih Rogini untuk membuat rumusan secara keseluruhan? Silakan Rogini. Bagi sesi pembelajaran pada kali ini, secara keseluruhannya, saya dapat mengaplikasi teknik frame untuk menghasilkan sajak dengan mudah. Seterusnya, saya dapat mendeklamasikan sajak dengan menggunakan teknik sabor. Akhir sekali, saya dapat mengenal pasti ciri-ciri penulisan sajak yang baik. Itu sahaja, cikgu. Baiklah, terima kasih Rogini, dan secara kesimpulannya murid-murid telah dapat mempelajari teknik frame, frasa image, teknik sabur, sajak nombor dan akhir sekali mengenal pasti ciri-ciri penulisan sajak yang baik. Jadi Zura, untuk prestasi keseluruhan kita pada hari ini, saya memberikan 10 bintang untuk keempat-empat murid kita yang berada dalam Google Meet hari ini. Kita bagikan tepukan kepada mereka. Tahniah adik-adik. Jadi bahan-bahan kita nak dapat kat mana, cikgu? Okey, bahan-bahan untuk sesi pembelajaran kita boleh dapatkan di sumberku sama ada di portal Delima. Okey, cikgu. Jadi selesai sudah mata pelajaran kita hari ini, cikgu. Terima kasih banyak tahu, cikgu. Terima kasih juga kepada Zura kerana membantu saya untuk melancarkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada adik-adik kita ya kerana setia menonton Didik TV hari ini. Harapnya apa yang diajar oleh cikgu orang kata dapatlah adik-adik kita manfaat yang baik untuk adik-adik kita ya, cikgu. Betul, ya. Zura, betul. Okey, dengar ceritanya cikgu nak bersajak kan? Saya cubalah Zura. Bukan saya tahu sangat pun, tapi saya berkongsi berdasarkan apa yang saya dah ajar. Bila kita mengajar, kita juga perlu berkongsi. Saya tak sabar nak dengar cikgu. Ya. Okey adik-adik, insya-Allah kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Bye. Galau Ombak, nukilan Akilul Nazar Arba'in. Senja
bertamu kembali. Sinar mentari berbalam berganti warna yang kelam. Pawana kencang menerpa alam. Aku terpaku bungkam. Rembulan menjelma menunjukkan bayang. Ombak menghempas memukul pantai. Terlihat pantai tersiksa. Berpuput bayu amarah dari setiap penjuru benua. Senja galau menyumpah. Ombak besar bertandang tanpa tanda. Dengan perlahan, kakiku melangkah pergi. Ombak berbisik seketika. Galaunya ia kerana kekusutan kota raya. Aku kembali berpaling ke belakang. Merenung beribu bayangan jauh di sudut hati. Tertulis nota tenang di sekeliling